يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan hadirin mukminin, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan bercerita dan melihat apa yang boleh kita ambil faedah daripada pengkisahan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sedar tak sedar kita dah ada di hujung-hujung umur Nabi. Dalam pengkisahan kita berada di dalam perang Tabuk tahun yang ke-9 Hijrah. Tahun yang ke-9 Hijrah, peperangan yang terakhir disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perang Tabuk. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kita dah ambil pada bulan lalu bercerita tentang perang Tabuk ini juga dikenali sebagai perang usrah. Perang yang sangat susah. Perang dalam keadaan yang susah. Susahnya apa? Susahnya kerana perjalanan itu satu. Perjalanan di tengah panas dengan bekalan yang kurang. Dengan yang akan dihadapi ialah satu tentera yang besar, tentera Rom. Suasana yang sangat panas dan cabaran. Sikit lagi kalau tunggu di Madinah, kutip buah, musim kutip hasil. Jadi ini cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekal kurang dan orang yang nak pi oleh kerana perjalanan sangat jauh, juga kerana kena pilih orang-orang yang betul ada bekal. Orang yang tak ada bekal tak boleh ikut. Sebab tu Nabi SAW berhadapan dengan orang munafik satu pasal, yang meminta kepada Nabi SAW tak mau pergi perang. Nabi izin, pasal taulah ni puak munafik. Ada yang Nabi SAW bagi izin juga kepada orang yang lemah imannya. Seperti mana yang telah kita ambil cerita itu, seorang daripada orang Badawi, orang yang lemah imannya, mai jumpa dengan Nabi, buat alasan tak mau pergi perang. Pasal apa? Pasal tak tahan tengok perempuan. Dia kata, aku dalam kaum aku ni, akulah orang yang paling tak tahan sekali tengok perempuan. Ni nak pergi jumpa dengan orang putih Rom, aku takut aku tak mampu. Alasan boleh reka macam-macam. Nabi SAW paling muka tak mau tengok dia. Nabi bagi pergi, tak mau pergi sudah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tapi orang yang betul beriman, dia tetap nak pergi juga. Bahkan dalam Quran cerita kepada kita bagaimana orang miskin pergi jumpa dengan Nabi SAW. Pergi jumpa dengan Nabi, nak izinkan, ya Rasulullah tolong izinkan untuk kami juga pergi. Rasulullah kata tak ada bekal nak bawa pergi sekalipun. Balik mereka ni menangis. Hak tu yang Nabi SAW juga sarankan, motivasi, apa mau panggil, sahabat-sahabat ni suruh bagi sedekah banyak. Bagi sedekah. Inilah yang Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu bagi berapa ribu dirham, berapa ribu dinar kepada Nabi, dan bekal-bekal keperluan tentera di dalam perang disiapkan oleh Sayyidina Uthman. Oleh kerana banyaknya sedekah yang diberikan oleh Sayyidina Uthman dalam perang Tabuk, Nabi SAW kata, apa yang Uthman buat lepas ni tak memudaratkan dia. Nabi mengadilkan, memberikan keadilan ataupun memberikan penjagaan, jaminan daripada Rasulullah SAW kepada Sayyidina Uthman. Lepas ni Uthman buat apa pun tidak akan memudaratkan dia. Umar dan Abu Bakar berlumba-lumba. Umar bagi separuh harta dia, Abu Bakar bagi semua harta dia. Rasulullah SAW tanya kepada Abu Bakar, apa yang kamu tinggal kepada keluarga kamu? Jawab Abu Bakar, hanya tinggal Allah dan Rasulnya. Ada sahabat-sahabat lain yang tak ada apa, tapi nak pergi bagi juga. Hak ni lah yang dapat penghinaan ataupun ejekan daripada orang munafik. Orang munafik ejek mereka, bagi sikit lah apa semua. Munafik mereka tak bagi.
Orang bagi depa ejek, depa condemn, depa kata, depa persendakan. Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam ayat 79 surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala kata dan memuji orang mukmin, dan Allah Subhanahu wa taala menghina orang munafik. Allah kata apa? Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang yang mempersendakan sukarelawan daripada kalangan orang mukminin daripada apa yang mereka boleh bagi sedekah, mereka tak ada apa tapi mereka boleh bagi juga sikit yang mereka ada pun. Ni dipersendakan oleh orang munafik. Allah kata apa? Fayaskharuna minhum. Munafik-munafik ini memperolok-olokkan orang-orang yang susah tadi ni daripada kalangan orang mukmin. Dia bagi tapi sikit. Orang munafik persendakan. Allah kata sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Allah akan persendakan orang-orang munafik tadi, dan Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ni salah satu lagi daripada ayat yang kita jumpa berkaitan penghinaan Allah kepada orang munafik. Dahlah hampa tak mau bagi, hampa kempen supaya suruh jangan perang dengan Nabi SAW. Orang bagi hampa peleceh pula. Allah kata Allah sendiri yang akan peleceh mereka. Sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Allah peleceh mereka. Bila peleceh mereka? Hari akhirat nanti Allah akan lecehkan mereka. Allah akan hinakan mereka. Allah perolok-olokkan mereka. Tuan-tuan boleh bayang orang yang kena azab, sambil duk kena azab, kena peleceh pula. Kan? Orang tayar pecah, orang duk main duk ejek. Tuan-tuan tepi jalan tayar pecah misalnya, satu bala lah tu. Tiba-tiba mat motor ke apa main duk main ejek kita pula tuan-tuan. Dah lah tak tolong satu pasal. Ejek pula. Tuan-tuan, macam mana mereka buat di dunia, macam tu Allah akan buat kepada mereka di akhirat. Ketika mana mereka sedang teruk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan peleceh mereka sendiri. Allah akan hinakan mereka pada hari yang mana mereka sangat mengharap Allah tolong mereka. Tapi tiba-tiba Allah akan peleceh apa yang mereka lalui ketika itu. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hak inilah, tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, yang kita tengok di dalam perang Tabuk ini, orang munafik jelas kemunafikannya. Orang yang lemah iman, dia menjadi orang yang tak pergi ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang iman kemah, semakin bertambah iman mereka, semakin hebat perjuangan mereka. Tengok sahabat yang bagi sedekah, berlumba-lumba bagi sedekah. Sahabat yang tak boleh pi, menangis kerana tak boleh pi. Hak susah-susah tadi ni, tak boleh pi, susah. Sedekah mereka tak boleh bagi sedekah, sangat sedih. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi SAW, yang mana bawa pi juga, tapi unta dia unta yang slow, pelan, tak ada unta yang laju. Orang tinggal dia, tinggal dia dalam perjalanan. Unta tu lagi jalan lagi kui pelan, lagi jalan lagi kui pelan, sampai Abu Dzar tengok tak boleh jadi ni, renti unta dia. Dia tengok, kalau aku balik ke Madinah, aku tak ada apa faedah. Baik aku pilihkan Rasulullah SAW. Berjalan kaki, pilihkan Rasulullah SAW. Sampai lewat daripada orang lain. Dulu duk tengok ada seorang duk hamba Allah, duk jalan main. Sahabat-sahabat tanya, kata ya Rasulullah, nu ada seorang lagi duk sampai, ada seorang lagi duk sampai. Kata Rasulullah, mungkin itu Abu Dzar. Tengok-tengok, ya betul Abu Dzar. Kata Nabi SAW, Abu Dzar ni dia berjalan seorang-seorang. Dia berjalan seorang-seorang, dia mati pun seorang-seorang nanti. Itulah ceritanya kepada Abu Dzar. Dan tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, selepas daripada itu memang disebut dalam sejarah riwayat Abu Dzar mati, orang tak tahu. Dia pesan kepada isteri dia dan kepada siapa? Kepada hamba dia, kalau tak silap. Dia pesan, kalau dia mati, uruskan jenazah dia dan letak di tengah jalan antara tempat perjalanan musafir daripada Syam ke Madinah. Di situ orang ramai akan lalu. Dan orang-orang Madinah akan kenal dia.
Di situlah baru orang Madinah, sahabat-sahabat yang lain yang tak mati lagi ketika itu, tahu berita bahawa Abu Dzar sudah meninggal. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Abu Dzar juga, Abu Dzar dia mati seorang-seorang. Jadi hadirin rahmati Allah sekalian, hak ni perang Tabuk ni, hak semakin kuat iman, hak beriman semakin bertambah iman dia, semakin kukuh iman dia, semakin kuat iman dia. Abu Khaisamah, macam mana kita dah cerita bulan lalu, balik ke rumah. Asal itu malas nak pergi, macam dengan apa yang berlaku lah. Tapi balik ke rumah, tengok rumah bini pertama, tengok rumah bini kedua. Aku ni duduk dalam nikmat. Rasulullah SAW sedang dalam keadaan panas, berhadapan dengan suasana yang teruk. Aku nak makan sedap-sedap, tak boleh jadi. Aku tak akan sentuh makanan, aku tak akan sentuh isteri aku, kecuali aku akan pergi dapatkan dulu Rasulullah SAW. Siap-siap terus pilihan Rasulullah SAW. Orang yang kemah iman dia, semakin bertambah kemah iman di dalam cerita perang Tabuk ini. Tuan-tuan mukminin yang rahmati Allah sekalian, kita nak ambil sikit lah tuan-tuan, berkaitan dengan kita melihat kepada apa yang ditunjuk oleh para sahabat Nabi SAW tentang semangat bersedekah tadi. Infak. Kita nak ambil lah, ada beberapa perkara yang penting untuk kita lihat daripada faedah sedekah. Fadail wa fawaidus sedekah, kelebihan dan faedah-faedah daripada sedekah. Hadirin yang rahmati Allah, pasal para sahabat ni bila cerita sedekah, depa orang yang sangat laju dan beza dengan kita dalam urusan nak bagi sedekah ni. Kan? Pasal apa tuan-tuan? Pertama yang kita nak tengok tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW sebut, "Inna sadaqata sir tudfi'u ghadabar Rabb tabaraka wa ta'ala." Hadis sahih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sedekah yang sembunyi itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang banyak buat dosa tuan-tuan, Allah marah boleh jadi, maka cara padam kemurkaan Allah, kemarahan Allah ialah dengan sedekah. Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih, "Inna sadaqata sir tudfi'u ghadabar Rabb." Sedekah itu boleh memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Hadis yang lain Nabi SAW sebut, sedekah itu boleh memadamkan kesilapan, kesalahan kita, seperti mana air boleh memadamkan api. Tuan-tuan, kita buat salah, api hidup menyala. Api apa? Api neraka. Nak padam api ni lagu mana? Dengan ayat daripada taubat kita. Taubat kita dengan istighfar, dengan apa semua. Salah satu yang Nabi ajak cara kita bertaubat untuk padamkan api kesalahan, api neraka yang akan membakar orang-orang yang silap ini, ialah dengan cara sedekah. Hak ni yang sahabat-sahabat faham, mereka tak boleh dengar bunyi sedekah, itu adalah apa yang mereka akan lakukan. Nabi SAW sebut lagi, fattaqun nar walau bisyaqqi tamratin. Takutlah api neraka walaupun dengan sedekah sebelah kurma. Sebelah kurma yang Nabi kata. Tapi nak habaq kata takut kita dengan api neraka, cara kita buat kerja di atas dunia ni sedekah walaupun sebesar kurma, itu menjadi petanda kesungguhan kita, yang kita betul-betul takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang kita nak ambil juga pada malam ini ialah berkaitan dengan sedekah boleh mengubat penyakit. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, dawu mardakum bis sedekah. Dawu mardakum bis sedekah, ubatilah pesakit-pesakit kamu, orang yang sakit di kalangan kamu, dengan sedekah. Jadi tuan-tuan, ini ikhtiar yang diajar oleh Nabi SAW. Kita ditimpa musibah, sakit atau apa semua, maka cara kita nak selesaikan, selain daripada ikhtiar-ikhtiar yang bersifat maddi, juga ambillah cara sedekah. Dengan sedekah kita, dengan sumbangan kita, insya-Allah moga-moga sakit itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bagi tahu kepada kita
berikutnya, idza aradta talyina qalbika fa'at'im al-miskin wamsah ala ra'sil yatim. Kalau kamu nak lembutkan hati, maka berikanlah makan kepada orang miskin dan sentuhlah, sapulah, usaplah kepala anak yatim. Maksudnya sedekah juga boleh mengajar kita melembutkan hati-hati yang keras. Ini faedah daripada sedekah, melembutkan hati-hati yang keras. Lain daripada tu, sedekah juga ialah punca ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang orang tu dia punya pendapatan tak terang mana, tapi kehidupan dia masya-Allah mudah dapat apa saja. Mudah dapat, Allah permudahkan segala urusannya. Sebab apa? Berkat daripada doa Nabi, doa para malaikat. Dalam satu hadis sahih, Bukhari dan Muslim sebut hadis ini. Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap orang ni Allah akan turunkan dua malaikat. Dan dua malaikat ni, satu malaikat akan berdoa setiap hari, akan berdoa, ya Allah berikan kepada orang yang beri infak khalafa, balasan, balas balik. Hak mana dia buat keluar, balas balik ya Allah. Wa a'ti mumsikan talafa, ya Allah bagilah. Dan malaikat yang kedua pula akan berdoa, doa apa? Doa, ya Allah bagilah orang yang genggam sampai tak keluar ni, genggam kemas ni, kedekut sungguh. Mumsikan talafa, ya Allah balas kepada orang hak genggam sampai tak keluar ni, hak ni talafa, kerosakan kepada harta dia. Ini doa daripada malaikat mengajarkan kepada kita bahawa sedekah itu akan menambahkan rezeki ataupun pemberian kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini sebahagian daripada fadilat-fadilat sedekah yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita balik kepada cerita perang Tabuk tadi. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Imam Ahmad di dalam kitab Musnad dia daripada Abi Hurairah katanya, lamma kanat ghazwatu Tabuk asaban nas maja'ah. Dalam perang Tabuk ni, satu persiapan sebelum daripada pergi perang. Dalam perjalanan pergi perang juga hadapi benda yang sama, susahnya dalam perang. Dalam perjalanan bekal kuih kurang, bekal tak banyak. Tentera ada 30,000 dengan 10,000 yang bawa kuda. Hadirin rahmati Allah sekalian, kata dalam satu riwayat menyebut bahawa ketika mana dalam perjalanan perang Tabuk, sahabat-sahabat tentera berhadapan dengan masalah kelaparan. Minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sembelih apa yang mereka ada dalam perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan. Tuan-tuan, hak inilah jentera perang. Tapi oleh kerana lapar, minta izin untuk sembelih makan dalam perjalanan. Kita boleh bayang bagaimana terdesaknya orang Islam ketika tu dalam perang, nak pergi perang Tabuk ni. Cuma Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, ya Rasulullah, aku nak cadang satu benda. Cadang satu benda. Apa dia? Ya Rasulullah, alangkah baiknya ya Rasulullah, kamu doakan kepada bekal yang duk ada supaya diturunkan keberkatan. Bukan pasal tak nak berkat, berkat tu. Berkat dah harta mereka ni. Nabi SAW disarankan oleh Sayyidina Umar, dicadangkan oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau bekal yang duk ada lah ni, kamu doa bagi cukup ya Rasulullah. Rasulullah SAW setuju, berdoa. Rasulullah panggil hak mana yang duk bawa bekal, hak sejemput lah, hak secekak lah, hak mana banyak mana, buat mai ke semua, himpun. Rasulullah SAW doakan kepada bekalan yang duk ada tadi. Maka Masya Allah tuan-tuan, dengan berkat doa daripada Nabi SAW, bekal tadi bukan setakat cukup, bahkan makan kenyang boleh banyak kali pula. Cukup perjalanan pergi dan balik, hasil daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai mereka di Tabuk tuan-tuan, sampai mereka di Tabuk, lam yajidu hunaka kaidan wala qitalan. Sampai di Tabuk tak berlaku peperangan.
tak berlaku perang. Duduk berapa hari, tak berlaku peperangan di Tabuk. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Pasal Hercules sudah buat persiapan awal. Bila dia dengar Muhammad dah keluar dengan tentera apa semua, Hercules, dia dalam satu cerita, satu riwayat menceritakan bahawa Hercules hantar orang Arab daripada kalangan pengikut dia. Kan pengikut Rom ni ada yang daripada Arab Nasrani. Nak pergi perang dengan Muhammad, hantar pengintip ataupun hantar orang, hantar surat kepada Muhammad. Hantar surat kepada Muhammad. Orang ni bukan setakat hantar surat kepada Muhammad, tapi jadi utusan Hercules. Cek betulkah dia ni Muhammad? Lagu mana? Ceklah berapa benda yang diberikan oleh Hercules. Jadi Hercules bagi tahu perkara ni. Antara benda yang dia bagi tahu kepada orang tadi, yang hantar surat kepada Muhammad tadi ni, cari tanda kerasulan antara dua bau Muhammad. Antara dua bau Muhammad. Itulah yang dia ni buat. Kawan tadi pergi hantar surat kepada Hercules. Hantar surat kepada Hercules. Hercules hantar surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hantar bawa pergi surat kepada Rasulullah. Rasulullah tanya kepada orang tadi, bagaimana surat yang Rasulullah dah hantar dulu? Kata kawan tadi, dia baca, dia jaga elok. Rasulullah kata, kalau dia baca, dia jaga elok. Kalau dia ronyok-ronyok surat aku, Allah akan ronyok-ronyok kerajaan dia. Tapi kalau dia jaga surat aku, Allah jaga surat kerajaan dia. Dengar hak tu, hak ni macam petanda Hercules dah beritahu tadi. Hak ni kena cek apa yang dia nak tahu daripada surat dia. Dia lagi, dia baca-baca, dia tak mau balik lagi. Pasal apa? Dia tak jumpa lagi tanda yang ada di bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta duduk dengan Rasulullah beberapa hari. Rasulullah bagi, dan Rasulullah anggap itu adalah peluang untuk berdakwah kepada dia. Rasulullah dakwah kat dia supaya Islam. Dia kata, aku ikut kaum aku lah. Kalau kaum aku Islam, aku pun Islam lah. Hak bawa surat tadi ni. Kalau kaum aku Islam, aku pun akan Islam lah. Rasulullah kata, kamu tidak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu mau. Duduk. Rasulullah perasan yang dia nak tengok sangat. Satu hari Rasulullah panggil, buka dan tunjuk tanda Rasul kepada orang tadi. Balik kawan tadi ni cerita kepada Hercules. Hercules kata memang betul, dia adalah Rasul yang terakhir. Panggil mesyuarat pembesar-pembesar. Panggil mesyuarat, dia kemukakan apa yang dia sebut. Hadirin rahmati Allah, apa yang Hercules sebut? Hercules kata, kamu semua tahu, semua maklum, aku ni alim sungguh tentang Injil. Kan? Pengiktirafan daripada orang kepada Hercules. Dia ni orang yang alim tentang Injil. Kitab Injil. Hampa semua tahu yang aku ni reti tentang Injil. Aku nak bagi tahu kat hampa, tanda-tanda kerasulan ada betul kepada Muhammad. Dan dia ni memang Nabi yang benar. Itu aku nak cadangkan kepada kamu, kita terima tawaran Muhammad, pakat masuk Islam mereka. Hak ni yang pembesar kata tak boleh terima lah. Tak boleh terima nak masuk Islam. Kalau tak mau terima masuk Islam, hampa dah tahu bahawa aku ni alim tentang Injil. Hampa tak mau terima juga kebenaran Islam, tak apa, kita bayar jizyah kepada Muhammad. Bayar jizyah kepada Muhammad. Jizyah ni apa dia? Cukai. Orang yang tak Islam bayar kepada pemerintah Islam yang menjaga maslahat orang negara-negara yang berada di bawah dia. Baiklah, kalau tak mau tak mau terima Islam dia, kita bayar cukai jizyah. Dia kata, kalau bayar jizyah lecehlah kita kerajaan besar. Ramai mana kerajaan-kerajaan kecil yang duk bergantung dengan kita. Yang kita ni jadi penung kepada mereka. Yang mereka pula duk bayar kat kita, duk jaga mereka. Kan? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita bayar jizyah, leceh lah. Kalau begitu, Hercules kata, kalau tak mau jizyah pun tak mau bayar, akhirnya kita tersolok keluar pergi perang. Jadi kita Islam pun tak terima, jizyah pun tak payah bayar, kita tersolok keluar perang langsung. Tak bertembung langsung dengan tentera Muhammad. Kerana Hercules, kalau kita keluar berhadapan dan kita tahulah dia betul Muhammad, betul Nabi, kita duk gagah pergi perang, memang kita kalah.
Jadi kita tahu yang kita tak mau terima Islam dia, kita jizyah pun kita tak mau bayar, maka kita usah duk keluar. Hak tu yang Nabi duk tunggu di Tabuk ni, berapa hari Nabi tunggu di Tabuk tak berlaku perang. Yang akhirnya Nabi balik. Tapi rugi kan Nabi duk tunggu? Tak rugi. Pasal apa? Sekitar Tabuk tu semua telah sampai dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan tuan-tuan, Nabi kemudian ajak baliklah. Tapi dalam perjalanan, wa marral jaishu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr. Faqala li ashabihi la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin thumma qana'a ra'suhu wa asra'a as-sayr hatta ajaza al-wadi. Nabi lalu di satu kawasan yang dipanggil Hijr. Hijr ni dikenal sebagai tempat kaum Samud yang lawan Allah, yang Allah turunkan bala. Nabi SAW kata kepada para sahabat, hadis ini Bukhari dan Muslim riwayat, dalam perang ni, dalam perang Tabuk balik ni, Nabi SAW kata, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum. Jangan hampa duk masuk tempat-tempat yang zalim kepada diri mereka, yang mereka buat maksiat dulu ni. Jangan duk masuk tempat-tempat macam ni. Ay yusibakum ma asabahum. Takut-takut Allah akan timpakan kepada kamu apa yang Allah telah timpakan kepada mereka. Illa an takunu bakin, kecuali hampa masuk dalam keadaan menangis. Thumma qana'a ra'suhu wa asra'a as-sayr. Kemudian Nabi tundukkan kepala dan para sahabat pun ikutlah. Nabi jalan laju-laju keluar daripada kawasan tadi. Ada sebahagian riwayat menceritakan bahawa sahabat masuk sebab nak ambil ayak dalam tu. Dalam kawasan tu ada ayak. Masuk, dengar kata Nabi ni, pakat buang habis ayak-ayak tadi ni. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah sekalian. Hak ni berkaitan dengan hukum yang kita nak ambil. Apa dia hukumnya? Tuan-tuan mukminin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum pi ziarah tempat-tempat yang Allah turunkan bala? Hukum dia tu. Tuan-tuan, ini package tuan-tuan. Package nak pi mana? Laut Mati. Pi mana? Piramid. Ni tempat-tempat Allah tak, tempat-tempat orang yang Allah turunkan kemurkaan kepada mereka. Pi mana lagi tuan-tuan? Mana-manalah tempat-tempat yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya tuan-tuan? Para ulama kata secara zahir hadis haram pi. Haram masuk, saya saja nak pi. Tuan-tuan hadirin rahmatullah. Ulama yang bagi, ulama memberi izin dengan illa an takuna bakin, kecuali masuk mengambil iktibar, menangis. Menangis dalam tu tak apa, mengambil iktibar bagaimana Allah menurunkan bala kepada mereka. Tuan-tuan, adakah orang nak pilot mati lah ni menangis? Tak ada tuan-tuan. Keluar ayak liok ada, keluar air mata tak ada. Pasal apa? Dengan macam-macam mak saleh duk ada tepi pantai tu nak keluar air mata mohong. Keluar ayak liok mungkin lah. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu duk pi gagah pi tempat tu apa? Haram. Sebahagian ulama, dan saya kira ini pandangan yang kuat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tadkhulu, jangan masuk tempat-tempat yang Allah turunkan murka kepada mereka kerana mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Takut-takut bagaimana Allah turunkan kepada mereka murka, Allah turun juga ke tempat, Allah akan turun juga kepada kamu. Ni ulama-ulama hadis, ini perbahasannya. Apa hukum solat di sana? Bahkan sebahagian daripada ulama kata haram solat. Haram solat. Tidak sah solat pun ada. Pandangan zahiri ni, tak sah solat pun ada. Oh tu punya kerahnya menziarahi tempat-tempat seperti itu. Bahkan kalau semayang nak sah macam mana? Nak sah kena teriak. Ini pandangan zahiri ni. Zahiri apa maksudnya? Yang berpegang dengan zahir hadis. Tapi ulama-ulama mazhab kata taklah sampai macam tu. Kalau teruklah orang hak memang duduk rumah dia di situ, kan? Setiap kali semayang nak kena teriak, teruklah kepada dia. Jadi ulama-ulama mazhab menolak pandangan zahiri tersebut. Tapi apa nak cerita, ulama berselisih di situ. Sebahagian yang berpegang dengan zahir hadis menyatakan memang tidak sah salat orang yang berada di kawasan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan ulama yang lain kata sah, tidak jadi masalah. Cuma saya saja duk gagah pi situ nak sembahyang di situ buat apa? Duk gagah nak pi situ nak sembahyang di situ,
buat apa. Jadi tuan-tuan mukminin rahmati Allah sekalian, ini yang berkaitan dengan perkara yang kita ambil daripada hadis Nabi SAW larang para sahabat di dalam perang Tabuk supaya jangan duk pergi masuk ke tempat yang Allah marah, Allah murka, Allah turunkan bala kepada mereka. Kemudian Nabi SAW balik apa semua. Falamma ashrafu 'ala al-Madinah qala 'alaihi salatu wassalam li ashabihi hadhihi tabah wa hadha ahadu jabali yuhibbuna wa nuhibbuh. Sampai di Madinah, Nabi SAW sebut inilah tabah. Inilah tabah. Di Madinah lah. Madinah ni ada 3 nama, 4 nama kalau kita nak ni. Satu dipanggil sebagai Yathrib sebelum peristiwa hijrah. Kan Yathrib. Kemudian digelar sebagai Madinah. Juga Nabi SAW dalam satu hadis panggil Taibah. Hadhihi Taibah, hadhihi Taibah, hadhihi Taibah. Dalam hadis Dajjal Nabi panggil inilah Taibah, Taibah, Taibah yang kita pun duk nasyid tu. Ya Taibah, ya Taibah tu. Ada satu lagi disebut juga sebagai Tabah. Taibah ataupun Tabah. Ini nama-nama kepada Madinah. Nabi SAW inilah Tabah, salah satu bukit yang kita suka kepada dia dan dia pun suka kat kita. Duduk bersama dengan dia. Inna bil Madinah aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Di Madinah ni ada kaum-kaum dia yang kamu tak pi ke mana melainkan dia akan bersama dengan kamu. Pujian Nabi kepada penduduk Madinah. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Nabi SAW balik, selesai tak lagi cerita perang Tabuk? Tak selesai lagi. Nabi ambil tindakan kepada para sahabat yang tidak hadir kepada perang tersebut. Siapa dia? Sahabat tu 3 orang ya. Hak tak pi tu ramai. Pok munafik tu saja dah ramai. Hak pok-pok Badawi dengan alasan-alasan leceh tadi ni pun ada juga. Nabi tak buat apa-apa. Tapi Nabi SAW ambil tindakan kepada 3 orang. Walamma dakhala Rasulullah SAW al-Madinah bada'a bil masjid. Nabi SAW ketika dia masuk ke Madinah, dia mula dia singgah dulu di masjid. Bila sampai daripada musafir perang tadi, Nabi masuk dulu ke masjid. Fa shalla fihi rak'atain. Lalu Nabi sembahyang 2 rakaat. Nabi sembahyang 2 rakaat. Thumma jalasa lin-nasi faja'ahu al-mukhallafuna wa tafaqu ya'tadhiruna ilayhi. Kemudian Nabi duduk, pakat menerpa mailah hadapi perang tadi, nak minta izin, minta uzur, minta ampun, minta maaf daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak pergi cerita tentang ma'zur tadi, orang yang diberi uzur ataupun tidak diberi uzur. Apa yang kita boleh ambil daripada sini tuan-tuan? Salah satu sunat yang mungkin orang kita tinggal sama sekali ialah sunat 2 rakaat setelah mana selesai daripada musafir. Hak ni ramai orang tinggal. Hak musafir tu ada orang nak buat. Salat sunat sebelum musafir tu orang nak buat. Salat sunat balik daripada musafir, hak ni ramai yang tak buat. Silap-silap tak tahu pun. Hadis ini hadis yang sahih tuan-tuan. Hadis yang sahih. Nabi SAW balik daripada musafir, Nabi singgah ke masjid, 2 rakaat Nabi salat. Walaupun ada yang kata itulah salat duha. Salat duha. Tapi yang jelasnya dia cerita berkaitan dengan musafir. Hak ni balik daripada musafir, salat 2 rakaat. Tempat yang jadi pilihan Nabi ialah di masjid. Maka tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, sembahyang 2 rakaat balik daripada musafir. Baiklah, Nabi SAW duduk lepas daripada sembahyang, pakat duk mai keliling dia, maka minta ampun yang tak pi perang tadi. Ka'ab bin Malik, hak ni 3 orang. Siapa dia yang tak pi? 3 orang. Dalam buku kita tak tahu sebut ataupun tidak. Buku kita ni terlalu ringkas. 3 orang yang tak pi perang, yang saya nak sebut namanya ialah 3 orang. Kalau kita nak ingat, mudahnya mim kaf ha, Mekah lah. Murarah, yang kedua Ka'ab, yang ketiga Hilal. Ini 3 orang yang mana Nabi SAW ambil tindakan. 3 orang lah. Dalam ramai-ramai hak tak pi, 3 orang yang Nabi ambil tindakan. Hak ni yang ada musuh nak ambil kesempatan terhadap para sahabat ini. Ka'ab radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ka'ab sendiri cerita, kana min khabari. Saya nak sebut hadis ini secara detail tuan-tuan. Saya nak baca habis hadis ini. Banyak faedah yang kita boleh ambil daripada hadis Ka'ab ni. Ka'ab cerita pasal diri dia sendiri.
kana min khabari anni lam akun qat aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazat. Kata Ka'ab bin Malik, tak jadi senang ketika mana aku lawan, aku bersalahan dengan arahan Rasulullah daripada keluar perang pada perang tersebut. Aku jadi tak senang, aku jadi susah kerana aku tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang tersebut. Wa tafaqtu aghdu likai atajahhaz 'ala ma'al muslimin fa arji' wa lam aqdi syai'an. Aku dalam orang duk tengah bersiap nak pergi perang, aku pun balik ke rumah juga, tapi aku balik tak buat persiapan nak pergi perang. Jadi tiba-tiba jadi malas kan macam mana, kita tak tahulah. Fa aqulu fi nafsi ana qadiru alaih. Kata Ka'ab bin Malik, tak apalah, satgi depa pi, depa gerak dulu, nanti aku dan ligan pi. Ini kan dia punca-punca belakang ni. Tak apalah, biar lepas semayang dulu, satgi tapi ikut-ikut dan rakaat kedua. Last kali bagi salam pun tak sampai-sampai juga. Tak ada biasalah. Jadi ini Ka'ab bin Malik dia kata, tak apalah, biar lepas siap dulu. Depa siap, balik dia tak siap juga. Depa pi, tak apalah, biar depa pi dulu, nanti aku ligan pi. Begitu kata Ka'ab bin Malik. Falam yazal yatamada bi hatta ishtadda bin nas al-jidd wa lam aqdi min jihazi syai'an. Depa dah duk hadapi kesusahan dah, aku tak siap apa lagi pun. Itu kata Ka'ab bin Malik. Walam yazal bi hatta asra'u wa tafaraq al-ghazw wa hammamtu an artahila fa udrikuhum wa laitani fa'altu falam yuqaddaru li dhalik. Dia kata macam mana dia duk cerita tadi, tak apalah depa pergi dulu perkut diligan Dia kata aku tak mampu nak pergi juga lepas daripada tu pun. Bukan tak mampu ni pasal bukan tak mampu pasal tak larat. Tak. Duk berasa tu, duk lawan dengan perasaan nak pergi tak pergi tadi ni. Fakuntu idza kharajtu fi an-nasi ba'da khuruji Rasulillah fatuftu fihim ahzanani anni la ara illa rajulan maghmusan binifaq aw rajulan mimman 'azara Allah min ad-du'afa. Lepas semua dah pergi perang apa semua, kata kata Ka'ab bin Malik tadi ni, aku keluar ke Madinah, aku tengok di Madinah ni semua penuh dengan orang munafik, tak pun orang yang Allah bagi izin tak pergi. Orang-orang yang lemah yang Rasulullah bagi izin tak pergi tadi. Dia tengok diri dia duduk antara orang munafik dengan orang yang diberi keizinan oleh Rasulullah supaya tak pergi perang. Dia duduk di tengah-tengah mereka. Hak ni menyebabkan dia berasa hazan, berasa lemah semangat, berasa berasa duka cita. Walamma balaghani annahu tawajjaha qafilan hadarani hammi fatafaqtu atadhakkaru al-kadhib wa aqulu bimadha sa'ukhriju min sakhatihi ghadan wasta'antu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli walamma qila inna Rasulullah qad aqbal zaha 'anni al-batil wa ajma'tu an usaddiquhu. Dia kata, selepas aku tengok keadaan aku di Madinah ni, tak ada orang lain melainkan aku saja, aku mula bercerita dalam diri sendiri, duk reka alasan nak bohong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk mula nak buat alasan apa depan Nabi ni. Dan cuba sembang dengan ahli-ahli keluarga orang-orang Madinah yang tak pi. Depa pun bagi isyarat, bagi orang panggil sebahagian ni lah. Yang tak berapa nak baik pun ada juga. Dia kata, tak apalah, reka pilah, nanti kukuk Rasulullah terima. Tapi ni yang cerita Ka'ab ni, pasal apa Rasulullah, pasal apa Allah pilih yang kena tindakan ini hanya mereka. Ka'ab kata, aku fikir-fikir, tak jadi. Tak jadi, dan kebatilan itu boleh dikalahkan dengan kebenaran. Aku tak jadi, maka aku bercita-cita aku nak benar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fajituhu, lalu bila Nabi balik, aku pergi jumpa dia. Falamma salimtu alaihi tabassama tabassumal mughdib. Aku bagi salam kepada dia, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum juga, tapi senyum orang marah. Kita boleh bayangkan orang senyum juga, tapi dia ni marah. Tuan-tuan. Thumma qala ta'al. Lalu Nabi kata kepada Ka'ab bin Malik, "Mah, faji'tu amshi hatta jalistu baina yadayhi." Aku pergi duduk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqali, "Ma khallafaka?" Rasulullah tanya kepada aku, apa yang menyebabkan kamu lawan ataupun kamu tak pergi perang? Alam takun qad ibta'ta dhahrak? Faqultu bala. Inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu an sa'ukhruju min sakhatihi bi'udrin wa laqad a'taitu jadalan walakinni wallahu laqad 'alimtu
la in hadathtuka al-yawma haditha kadhib tarda bi anni la yushakanna Allahu an yaskhataka alayya. Dia kata, aku nak cerita terus teranglah. Kalaulah aku mai sini, ya Rasulullah, kalau aku mai sini, aku nak bagi alasan, aku boleh reka alasan. Boleh jadi dengan alasan kamu akan terima, kamu akan redha dengan aku. Tapi aku bimbang, kalau aku buat macam ni, Allah akan murka kepada aku. Kamu boleh pasal kamu pun hamba Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan tahu segala-galanya, aku tak jadi. Wala in hadathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi. Inni la arju fihi afallah. Kalaulah aku cerita betul, kamu akan dapat tengok rupa aku yang sebenar. Kamu akan dapati aku dengan cerita aku yang sebenar. Maka kamu akan buat macam apa yang sepatutnya. Cuma yang aku nak, kata Ka'ab bin Malik, ialah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi ma kana li min udhrin, wallahi ma kuntu aqwa wala aysar minni hina takhallaftu anka. Ya Rasulullah, demi Allah kata dia, aku memang tak ada apa-apa alasan. Memang tak ada apa-apa alasan. Dan demi Allah, ketika mana aku tak ikut perang sama dengan kamu, aku duduk dalam keadaan yang sangat susah. Sangat susah. Tak seronok pun tak pergi perang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama hadza faqad sadaq. Faqum hatta yaqdi Allah fika." Kata Rasulullah, hak ni memang betul lah, kamu memang benar. Tak apalah, bangkitlah pi sampai Allah sendiri yang akan buat keputusan kepada kamu. Hak ni jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqumtu wa thara rijalun min bani Salamah fattabi'uni yu'annibunani ay ya'tibuna 'alayha annahu lam ya'tadhir kal akharin. Aku bangkit keluar ni, ada orang-orang daripada Bani Salamah dia ikut aku. Ikut ni bukan setakat ikut je, depa bagi itab. Apa yang itab? Depa duk komplain, depa duk kata, depa duk tegung. Sepatutnya hang minta uzur macam mana orang lain minta uzur. Bagi alasan apa-apa semua. Tapi hang tak bagi alasan. Lepas keluar daripada Rasulullah ni, hak Bani Salamah ni pun, sepatutnya hang bagi alasan macam mana orang lain bagi alasan. Sambil duk keluar tu. Fadzakaru li rajulain. Depa pun cerita. Dalam depa sebut tu, depa bagi tahu kepada Ka'ab, ada dua orang juga yang kena macam mana hang kena. Yang kena macam mana kamu kena. Siapa dia dua orang itu? Itulah Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ni tiga orang tadi kita sebut ni. Apa nama? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Ini tiga orang. Tuan-tuan kena tengok tiga orang ni. Siapa dia? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi', apa nama? Hilal bin Ar-Rabi', Murarah bin Ar-Rabi', Hilal bin Umayyah. Tiga orang. Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah ni orang yang ikut serta dalam perang Badar. Orang yang ikut serta dalam perang Badar, bukan calang-calang sahabat. Perang Badar ni macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang perang Badar ni tak ada apa uzur dah. Maksudnya Allah Subhanahu taala akan berikan kelepasan kepada mereka. Tapi dua orang ni tak ikut serta dalam perang Tabuk tadi ni. Tiga orang. Fajtanab apa nama? Fadzakaru li rajulain salihain syahida badran li fihi ma uswah. Wa nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimin an kalamina ay thalathah min baini man takhallafa anhu. Tuan-tuan, Rasulullah, apa dia hukum yang kena? Rasulullah SAW larang semua orang Islam daripada bersembang dengan kami tiga orang, kata Ka'ab. Larang daripada sembang dengan kami, termasuk bagi salam pun jangan, jawab salam pun jangan. Tu dia, tuan-tuan. Ni tiga orang sahabat duduk di sisi Rasulullah SAW. Fajtanabana an-nasu wa taghayyaru lana hatta tanakkarat lil ard fama hiya billati a'rafuha falabithna ala dhalika 50 lailah. Semua orang tinggal kami, semua orang jauhi kami, semua orang tak mau kawan dengan kami, semua orang tak sembang dengan kami, semua orang tinggalkan kami sampai kami berasa sangat sempit dunia ni. Lama mana tuan-tuan? 50 hari. 50 hari. Ni tuan-tuan punya Allah sayang kepada tiga orang sahabat ni. 50 hari bukan sikit. Kita tengok apa yang disebut.
Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Dua orang sahabat aku ni duduk di rumah teriak saja. Dua orang sahabat tadi ni duduk di rumah teriak tak berhenti-henti. Tapi kata Ka'ab, aku wa amma ana fakuntu ashubbul qaum wa ujalliduhum wa ajluduhum. Adapun aku ni kata Ka'ab, aku tak ambil duduk di rumah. Tak apalah mereka nak boykot aku, mereka tak mau duduk dengan aku. Aku keluar rumah juga cari orang kawan. Tapi cari orang kawan, orang tak mau kawan. Ka'ab bin Malik dia cerita. Wa fakuntu akhruju fa ashhidu as-salah ma'al muslimin wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Aku pi sembahyang jemaah, aku pi ikut pasar, tak ada seorang pun yang sembang dengan aku. Wa ati Rasulullah fa usallim alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da as-salah fa aqulu fi nafsi hal harraka shafatayhi bi raddi as-salam alayya am la thumma usalli qariban minhu usariquhu an-nazar fa idza aqbaltu ala salati aqbala ilayya wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni. Dia kata, ketika mana aku pun pergi cari Rasulullah SAW, pergi jumpa Rasulullah SAW, bagi salam kat Rasulullah SAW, aku tengok mulut dia. Dia nak bergerak mulut ke tak jawab salam aku. Tak bergerak juga, kan? Sembahyang dekat dengan Rasulullah SAW, nak tengok wajah Rasulullah SAW. Habis bagi salam, Rasulullah kalih kat dia. Dia pun tengok Rasulullah paling muka daripada dia. Ish, tuan-tuan, ni macam mana sahabat hadapi ni, tuan-tuan. Yang mana kasih sayang mereka kepada Nabi lebih daripada mak ni. Kita mak buat macam tu, kan, pun kita berasa dah. Tuan-tuan, berasa tak selamat lah atas dunia ni. Ni Rasul paling muka tak mau tengok. Masya Allah. Wa bainama ana amshi bi suqil Madinah idza nabti min anbat ahli Syam mimman qadima bit ta'ami yubi'uhu bil Madinah yaqulu man yadulluni ala Ka'b bin Malik fatafaqa an-nas yushiruna lahu hatta idza ja'ani dafa'a ilayya kitabin min Malik Ghassan fa idza fihi amma ba'du fa innahu qad balaghani anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allah fi dari hawani wa la mudhi'ah falhaq bina nuwasika. Dia duduk jalan ikut pasar ni, duduk cari siapa nak berkawan dengan dia. Rasulullah tak bagi, kan? Siapa yang bagi salam, siapa yang berkomunikasi dengan orang ni, orang itu langgar arahan Rasulullah. Maksudnya dia langgar arahan agama. Siapa pun tak berani, tak sembang dengan dia. Duduk jalan ikut pasar, ada seorang yang datang bawa surat. Orang ni jumpa ke pasar, tanya mana dia orang yang nama Ka'ab apa semua. Dia pun tunjuk Ka'ab, pi bagi surat kat Ka'ab. Tengok surat daripada pembesar Ghassan, Raja Ghassan. Raja Ghassan kata, aku dapat berita bahawa sahabat kamu, bahawa pemimpin kamu Muhammad bersikap dingin dengan kamu, tak mau layan kamu. Kami nak tawarkan kepada kamu, mai duduk kat kami bagi segala-galanya kepada kamu. Tuan-tuan, ini cabaran yang dihadapi oleh Ka'ab bin Malik. Dalam keadaan Rasulullah ambil tindakan macam tu, Allah hantar satu lagi ujian kepada Ka'ab bin Malik. Apa dia? Tawaran yang istimewa daripada Raja Ghassan. Tapi tuan-tuan, Allah pilih mereka ni sebab Allah tahu iman mereka kuat. Iman mereka kuat, sangat-sangat kuat. Faqultu lamma qara'tu wa hadha aidan min al-bala. Lepas dia baca, dia kata, hak ni satu lagi bala duk mai. Hak ni satu lagi bala duk mai. Duk ada bala hal ni tak larat nak tanggung lah. Duk mai ni satu bala lain. Lalu dia ronyok-ronyok lempak ke tanah. Hatta idza madat 40 lailah min al-50 idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqala inna Rasulullah ya'muruka an ta'tazila imra'atak. 40 hari dalam keadaan macam tu. Hari yang ke-40 Rasulullah mai hantar utusan pula bagi tahu kepada Ka'ab bin Malik. Apa dia? Perintah baru turun, kamu kena pisah daripada isteri kamu. Tuan-tuan, hadapi sahabat keadaan diajar tindakan tata tertib yang dihadapi oleh sahabat. Yang dihadapi oleh sahabat Nabi ketika tu. 40 hari tak sembang dengan siapa-siapa. Orang rumah pula lah ni. Mai hari yang ke-40, orang rumah pula disuruh oleh Nabi tinggalkan orang rumah. Dia tanya, utalliquha am madza af'al? Aku nak kena talak ke isteri aku ni ataupun aku nak buat macam mana? Qala la bal i'tazalha wa la tuqarribha.
Cukuplah tinggalkan dia, jangan hampiri orang isteri isteri tadi. Bukan suruh cerai, tidak. Cuma tinggalkan dia, tak usah bergaul dengan dia. Sunyi tuan-tuan, sunyi yang teramat sangat. Wa arsala ila sahabayya bimithli dhalik. Sama juga dua orang sahabat aku tadi kena benda yang sama juga. Maka aku kata kepada isteriku, ilhaqi bi ahlika fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Dia kata kepada isteri dia, baliklah kamu ke rumah kamu, patuh kepada Rasulullah, baliklah ke rumah kamu sehingga Allah turunkan keputusan yang muktamad nanti macam mana, sehingga macam keputusan Allah Subhanahu wa taala baru kita akan kira balik. Falabistu ba'da dhalika 10 layal hatta kamulat lana 50 lailah min hina naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina. Maka begitulah keadaanku 10 hari berikutnya sehingga cukup 50 hari aku dalam keadaan orang tak mau sembang dengan aku dan sebagainya. Falamma sallaitu salatal fajr sabh 50 lailah, ketika mana aku semayang salat subuh pada hari yang ke-50, wa ana ala dhahri baitin min buyutina, aku duduk di rumah. Fabaina ana jalisun ala al-hal alladhi dzakara Allah sami'tu sawta sarikh awfa ala jabal sala' bi'ala sawtih. Ketika mana aku duduk di dalam rumah tadi ni, macam mana keadaan biasa, aku duduk dalam keadaan aku duduk ingat macam mana rosak binasanya aku ketika mana aku lawan, aku tak ikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dengar satu suara duk panggil aku, keluar daripada jauh daripada bukit dengan suara yang tinggi. Apa kata dia? Ya Ka'ab ibn Malik, abshir, wahai Ka'ab, ambillah berita gembira. Dengar berita gembira, kata dia, fakharartu sajidan, terus aku pergi sujud. Tak tahu lagi cerita apa ni. Apa kata wakil tadi yang bawa berita daripada Nabi? Abshir, ambillah berita gembira. Berita gembira. Dia tak tahu lagi apa kedudukan dia ni. Hak kata gembira ni, Rasulullah nak putih lagu mana, tak tahu lagi. Tapi bila sebut berita gembira, lalu dia terus sujud. Inilah tuan-tuan turunnya, ataupun inilah antara dalil kepada sujud syukur. Dengar berita gembira, terus sujud. Sujud itu namanya sujud syukur. Wa araftu annahu qad jaa faraj. Lalu kata dia, aku tahu penyelesaian sudah sampai sekarang ini. Penyelesaian sudah sampai, sudah pun tiba. Tuan-tuan, sujud syukur ada sujud yang disyariatkan kepada kita. Cuma perselisihan ulama. Sujud syukur ni passion dia passion semayang ataupun bukan passion semayang. Hak orang sujud di tengah padang lepas borgol tu, macam-macam hala tuju ni. Semua ikut dan masing-masing sujud ni. Hak tu ambil ikut mana, tuan-tuan, kita tengok. Sujud syukur ni berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Malik, Hanbali, dan Hanafi ni 4 mazhab, kebanyakan mereka jumhur ulama mengatakan bahawa sujud syukur sama syaratnya dengan salat. Maksudnya kena taharah, kena tutup aurat, adab kiblat dan sebagainya. Ni syarat sujud syukur sama macam syarat salat. Ada sebahagian ulama yang tak ramai, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, siapa lagi, Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri, Asy-Syaukani, beberapa ulama ni mereka berpandangan bahawa sujud syukur dia tidak perlu syarat-syarat salat. Maksudnya tak perlu hadap kiblat, tak perlu ada ayat sembahyang, tak perlu apa. Tak perlu kepada apa. Itu sujud syukur. Pada pandangan kita yang lebih kuat ialah pandangan jumhur ulama bahawa sujud syukur itu dia mesti kena dengan syarat-syarat salat. Baiklah hadirin rahmati Allah sekalian. Sujud kawan tadi, lalu dia kata sudah tiba masanya dia penyelesaian. Wa adana Rasulullah SAW bi taubatillahi alaina hina salla salat al-fajr. Kawan tadi bagi tahu bahawa dia sudah dapat keizinan, diisytiharkan oleh Rasulullah SAW waktu sembahyang subuh tadi, bahawa taubat kami sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni untungnya sahabat. Dan depa buat silap, depa bertaubat, taubat depa Allah bagi tahu dah diterima ataupun tidak. Allah bagi tahu dah taubat depa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah hatinya kita.
Kita buat silap, ada taubat, tak ada taubat, kita tak tahu Allah nak terima kita ataupun tidak terima kita. Tapi lecehnya kita, dalam keadaan kita tak tahu Allah terima tak taubat kita, kita duk cara kita tu macam dah terima taubat. Cara kita tu macam Allah dah terima taubat kita. Hari buat dosa, malam tu je bangkit sembahyang taubat. Esok tu tak bangkit dah, lupa dah. Lepas minggu dia tak teringat lah yang dia pernah buat dosa. Hak ni yang dahsyatnya hati-hati kita ni. Hadirin yang rahmati Allah sekalian. Lalu pakatlah mai timpa bagi tahniah. Lalu dia kata, aku tinggal 2 baju waktu tu. Aku salin 2 baju ni, aku pergi pinjam 2 baju lain. 2 baju lain yang cantik aku pergi pinjam. Pasal apa? Pasal nak pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah hak tu yang diambil faedah daripada ulama-ulama hadis ni. Bila nak buka hadis-hadis Rasulullah, bila nak buka cerita pasal sirah Nabi, mereka akan pakai dengan pakaian yang segak. Sebab apa? Sebab nak berhadapan dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni Ka'ab bin Malik dia ambil, dia tukar baju dia. Hak tinggal 2 baju ni, pergi pinjam baju yang lebih elok, nak pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang duk mai timpa kepada aku, fatalaqani nas faujan yuhanniuni bitaubah. Pakat duk timpa mai, ucapkan tahniah kerana timpa taubat aku sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhaltul masjid, lalu aku masuk ke masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haula an-nas faqama ilayya Talha bin Ubaidillah yuharwil hatta safahani wa hana'ani. Aku duduk, aku masuk, Rasulullah ada duduk di tengah orang ramai. Abu Talha bin Ubaidillah bangkit berlari-lari anak mai musafahah salam dan ucap tahniah kepada aku. Wallahi ma qama ilayya rajulan minal muhajirin ghairu wala ansaha li Talha. Dan aku takkan lupa. Kerana tak ada orang yang bangkit di kalangan Rasulullah tadi ni kecuali hanya dia seorang saja yang bangkit lari mai kat aku ucapkan tahniah kepada aku. Qala Ka'ab falamma sallimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala wa huwa yubriqu wajhuhu min as-surur. Apabila aku bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab salam aku dengan rupa yang manis, dengan rupa yang penuh dengan kegembiraan. Abshir bi khairin yauma marra alayka mundu waladatka ummuk. Qala qultu amin indika ya Rasulillah am min indillah? Qala la bal min indillah. Nabi kata, ambillah berita gembira. Inilah berita yang paling gembira semenjak daripada kamu dilahirkan. Pasal apa? Pasal tahu taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah berita gembira ini. Ka'ab tanya, ya Rasulullah, daripada kamu ke daripada Allah? Tengok sahabat, dia pandai beza kedudukan Rasul dengan kedudukan Allah. Ini pengampunan ni daripada kamu ke daripada Allah? Jawab Rasulullah, bukan daripada aku, tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ya Rasulullah, inna min taubati anaqla'u min mali sadaqatan ila Allah wa rasulih. Ya Rasulullah, daripada taubat yang aku terima ni, apakah patut aku sedekahkan semua harta aku kepada Allah dan Rasulnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu. Amsik alaika ba'dha malika fahuwa khairun laka. Tak perlu ke semua. Bagi itu yang lebih baik kepada kamu. Faqultu ya Rasulullah, innama najjani as-sidqu wa inna min taubati alla uhadditsu illa sidqan ma baqaitu. Dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada yang membenarkan, yang menyelamatkan aku kecuali hanya kerana satu sebab, aku bersifat benar dengan kamu ya Rasulullah. Ni kata Ka'ab bin Malik tadi. Bukan yang selamatkan aku ni apa-apa. Yang selamatkan aku ni kerana aku bersifat benar. Ya Rasulullah, sampai mati aku tidak akan berdusta. Aku hanya akan bercakap benar. Maka turunlah ayat Quran surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan hadis Ka'ab bin Malik yang tak ikut perang. Hadis ni panjang tuan-tuan, sangat panjang. Tapi sangat memberi inspirasi kepada kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil tindakan kepada 3 orang sahabat. Dan 3-3 ni memang mengaku salah depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan orang lain tak ambil tindakan, menunjukkan yang Rasulullah sangat sayang kepada 3 orang ni. Pasal apa? Pasal Allah nak turunkan ayat tu, ayat yang akhir di hujung di hujung kesilapan mereka, di hujung
tindakan yang diambil kepada mereka, apa dia? Allah terima taubat dia. Allah terima taubat dia. Dan Allah memuji sifat benar mereka tadi. Benar siapa? Bersifat jujur depan Rasulullah satu. Bersifat jujur. Orang mai buat tawaran supaya tinggalkan Islam, pergi duduk dengan mereka, tolak. Dalam duk kena balak, mai ujian lagi, diberatkan lagi supaya tinggalkan apa nama isteri pula, buat patuh juga. Allah nak puji hak tu, maka hanya 3 orang ni yang layak. Sedangkan ramai lagi yang tepi, mereka itu tidak dapat pujian Allah di dalam Al-Quran. Jadi hadirin rahmati Allah sekalian, kita tengok muamalah Rasulullah kepada 3 orang ni. Munafik mampu pikat depa lah, bahasa kasar ni dah. Pasal apa? Pasal depa ni pun memang hukum kafir. Kan atas dunia hukum sebagai orang Islam, balik hukum kafir. Kalau ambil tindakan ke apa pun, akhirat nanti memang ada tindakan kepada mereka. Orang-orang yang lemah iman, kalau ambil tindakan seperti itu, mungkin iman mereka terjejas. Tapi 3 orang ni memang Rasulullah sayang sungguh, memang mereka hampir dengan Rasulullah. Allah ambil tindakan kepada mereka, lagi bertambah iman mereka, bahkan lagi mulia mereka, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Moga-moga ada manfaat kepada kita tuan-tuan. Cuma yang kita risaunya tuan-tuan ialah apabila kita bercerita tentang Ka'ab bin Malik, taubat mereka ni, tuan-tuan, ada satu benda yang diberi pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu istidraj. Dalam keadaan kita buat dosa, kita buat kesilapan, Allah bagi apa yang kita nak, kita dalam keadaan senang, sedarlah fa innama huwa istidraj. Sedarlah itu adalah istidraj. Apa dia istidraj? Istidraj Allah bagi. Dalam keadaan kita senang, kita seronok. Dalam keadaan kita tinggalkan perintah Allah, lawan Allah, buat dosa, kita seronok dan kita ghalib, waktu tu Allah matikan kita. Hak ni yang dipanggil istidraj, kebimbangan kita. Jadi hadirin yang rahmati Allah sekalian, yang dihadapi oleh Ka'ab bin Malik ni, mereka ditimpakan kesusahan, mereka mengaku kesilapan mereka, itu adalah kemuliaan mereka. Yang jadi musibahnya kepada mukmin, kalau dia buat kesilapan, dia tidak rasa bersalah, dan dia tak buat reja-reja orang yang bersalah minta ampun kepada Allah, dan dia seronok ataupun dia diberi nikmat tambahan, kalau dia tak ambil peringatan, bimbang-bimbang, ini istidraj, cara Allah murka, marah kepada seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ada manfaat. Saya mohon maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wa yafazul mustaghfirin wa yanajatat taibin. Insyaallah tuan-tuan, kita akan sambung nanti dengan tajuk yang lain pula. Tajuk apa? Haji Abu Bakar. Abu Bakar mengerjakan haji dalam tahun yang berikutnya. InsyaAllah kita akan jumpa nanti dalam tajuk yang baru insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ataupun haji wada', haji wada' Nabi SAW. Ini pun satu tajuk yang agak penting. Apa dia haji wada'? Haji yang satu-satunya dibuat oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah. Saya tutup majlis lah kot lah. Tak ada soal. Pasal tengok 9 suku lah. Kau ada soalan? Kalau ada soalan silakan. Kalau tak ada soalan kita tutup lah. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dia ada signboard ke Tabuk tu. Dia Tabuk ni perjalanan antara Madinah ke Syam. Ke Syam. Kalau kita pergi sana, kita ada signboard tu lah. Tapi kedudukan itu kena buka peta tengoklah. Tapi kalau kita pergi ziarah Mekah Madinah ni, dia akan ada signboard tu. Tapi perjalanan jauh lah. Memang jauh, keluar daripada Mekah, keluar daripada Madinah ni dalam perjalanan yang jauh. Dia pergi keluar daripada arah ni. Dia dalam perjalanan Syam ke Haramain tadi ni. Wallahu a'lam. Soalan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.